Hai murid-murid, dalam perjumpaan ini cikgu akan meluangkan masa bersama murid-murid untuk membantu murid-murid memahami dan mempelajari cara dan langkah kerja penyelesaian melibatkan persamaan linear tiga pemboleh ubah. Sebelum cikgu teruskan, adalah baik murid-murid mengetahui kandungan bab ini. So, bab ini ialah bab 3 matematik tambahan tingkatan 4. Dalam bab ini, murid-murid perlu mempelajari menyelesaikan soalan yang melibatkan persamaan linear tiga pemboleh ubah, dan satu lagi soalan ialah melibatkan persamaan serentak, iaitu melibatkan dua persamaan. Satu persamaannya ialah persamaan linear dua pemboleh ubah, dan satu lagi persamaan ialah persamaan bukan linear juga dua pemboleh ubah. Tapi dalam sesi ini cikgu hanya memberi tumpuan menyelesaikan soalan yang melibatkan tiga pemboleh ubah. Perhatikan contoh soalan yang cikgu berikan di sini. Di sini perhatikan soalan ini melibatkan tiga pemboleh ubah. Perhatikan kita ada X, Y dan Z. Seperti mana yang sedia maklum, sekiranya nak menentukan nilai bagi satu pemboleh ubah, soalan itu perlu disertakan satu persamaan linear satu pemboleh ubah. Sekiranya nak menentukan nilai untuk dua pemboleh ubah, maka soalan itu perlu disertakan dengan dua persamaan linear melibatkan pemboleh ubah berkenaan. So, sekarang fahamlah murid-murid, melibatkan tiga pemboleh ubah. Maksudnya, sekiranya soalan ini melibatkan tiga pemboleh ubah, sudah murid-murid faham, mesti soalan ini disertakan dengan tiga persamaan linear yang melibatkan ketiga-tiga pemboleh ubah berkenaan. Perhatikan di sini. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Dalam ketiga-tiga persamaan ini, ia melibatkan pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan itu, iaitu X, Y dan Z. Dan ketiga-tiga persamaan ini ialah persamaan linear. Bagaimana kita nak menyelesaikan? Sebelum kita teruskan perbincangan, baik kita ingat balik benda yang kita belajar sebelum ini yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan sekarang. Kalau murid-murid masih ingat, dalam tingkatan 3 penyelesaian persamaan serentak yang melibatkan dua pemboleh ubah, pelajar-pelajar diajar bagaimana nak menyelesaikan satu persamaan ataupun soalan melibatkan dua pemboleh ubah dengan menggunakan cara penghapusan dan juga cara penggantian. Masih ingatkan murid? Ya. So, pengalaman itu kita perlukan di sini. Bezanya, kalau dulu hanya melibatkan persamaannya dua pemboleh ubah, tapi persamaan sekarang melibatkan tiga pemboleh ubah. Tapi langkah kerja penyelesaian adalah bulat-bulat sama seperti mana pelajar-pelajar belajar dalam menyelesaikan soalan dua pemboleh ubah. Dalam dua pemboleh ubah itu diberikan dua cara penyelesaian, satu ialah penghapusan dan satu lagi ialah penggantian. Tujuan kedua-dua cara ini ialah menurunkan ataupun mengurangkan daripada satu pemboleh ubah daripada dua pemboleh ubah menjadi satu pemboleh ubah. Bila daripada dua menjadi satu pemboleh ubah, baru nilai pemboleh ubah itu boleh ditentukan. Maka jika ada tiga pemboleh ubah, sudah sekarang murid faham, daripada tiga pemboleh ubah itu murid perlu menggunakan sama ada cara penghapusan maupun cara penggantian untuk mengurangkan daripada tiga pemboleh ubah itu menjadi dua pemboleh ubah dahulu. Selepas dah kurangkan menjadi dua pemboleh ubah, kita akan ulang balik apa yang kita belajar semasa tingkatan 3, iaitu menyelesaikan persamaan serentak.
melibatkan persamaan linear, dua pun boleh ubah. So di sini kita tidak akan gunakan kedua-dua cara penyelesaian. Disebabkan melibatkan dua subtopik. Okey, so kita hanya menumpukan di antara dua cara penyelesaian, iaitu di antara penghapusan dan penggantian. Kita hanya akan tumpukan bagaimana kita akan menggunakan cara penggantian. Mengapa kita pilih penggantian? Sebab cara penggantian ini adalah sesuai untuk menyelesaikan subtopik pertama yang melibatkan soalan 3 pun boleh ubah, iaitu persamaan linear 3 pun boleh ubah. Ia juga sesuai untuk menyelesaikan soalan serentak, iaitu satu soalan ataupun satu persamaan linear 2 pun boleh ubah dan satu lagi adalah persamaan bukan linear 2 pun boleh ubah. So atas tujuan itu saja kita memberi tumpuan ataupun kita hanya akan menggunakan cara penggantian dalam menyelesaikan soalan-soalan melibatkan bab ini, iaitu kita akan gunakan cara penggantian baik untuk soalan-soalan subtopik pertama ataupun soalan-soalan yang melibatkan subtopik kedua. Okey, cara penggantian bagaimana? Okey. So di sini ada 3. So daripada 3 pun boleh ubah dengan cara penggantian, kita perlu jadikan 2 pun boleh ubah. Okey, dalam penggantian apa yang kita lakukan? Kita pilih salah satu daripada persamaan ini, kemudian kita gantikan dalam persamaan yang satu lagi. Kita lakukan di sini, tapi langkahnya panjang sikit sebab melibatkan 3 pun boleh ubah. Okey, hanya langkah saja ataupun langkah saja panjang, tapi cara-cara penyelesaian tetap sama. Okey, so apa yang cikgu akan lakukan? Cikgu namakan ketiga-tiga persamaan ini dulu. Cikgu namakan ini sebagai persamaan pertama, yang ini sebagai persamaan kedua, yang ini sebagai persamaan ketiga. Okey, apa yang cikgu akan lakukan ialah cikgu akan pilih salah satu daripada persamaan ini, kemudian cikgu akan gantikan dalam yang kedua persamaan lagi. Okey, so bila cikgu dah pilih satu, tinggal 2 persamaan. Yang cikgu pilih itu cikgu akan gantikan ke dalam 2 persamaan yang lain itu. Okey, so sekarang katakan cikgu pilih persamaan di atas, itu persamaan 1. Okey, sekarang cikgu turunkan persamaan 1, iaitu 2x tambah y tolak z sama dengan negatif 3. Okey, di sini cikgu suka kongsi pengalaman cikgu. Okey, di sini apa yang cikgu nak kongsikan ialah apabila kita gantikan ke dalam satu lagi persamaan, apabila you gantikan untuk mewujudkan satu persamaan baru, jangan cuba menghasilkan satu persamaan baru yang rumit. Kalau you masih ingat, apa yang cikgu maksudkan rumit di sini ialah kalau boleh elakkan mewujudkan persamaan yang mengandungi pecahan. Kalau masih ingat bagaimana menyelesaikan ataupun mengatasi masalah ini, ya, cikgu ada sertakan satu video khas untuk perbincangan. Okey, so cikgu harap kalau masih ingat itu, di sini anda boleh guna pakai. So perhatikan di sini cikgu ada x perkalinya adalah 2, y perkalinya adalah 1, positif 1, dan z perkalinya adalah negatif 1. Okey, seperti mana yang cikgu maksudkan, biarlah kita pilih pemboleh ubah yang mempunyai perkali positif 1. Okey, ini bukan mesti. Okey, kalau boleh. Okey, so sini kita ada pilihan. Sekiranya cikgu pilih y dalam sebutan x dan z, kita boleh gantikan ke dalam persamaan kedua dan persamaan ketiga. Bila cikgu gantikan y ini ke dalam persamaan kedua, wujudlah satu persamaan baru yang ringkas, mudah. Maksud mudah, selepas cikgu gantikan, kita akan hasilkan satu persamaan yang melibatkan nombor-nombor bulat saja. Maksudnya perkali, iaitu pemboleh ubah mempunyai perkali dan nombor itu adalah nombor bulat.
pula, tak kira dia positif ataupun negatif. Okey. So atas nasihat ini cikgu ulang balik, ini nasihat saja. So yang ini tidak boleh diguna pakai untuk semua keadaan. Tengok keadaan saja. So di sini keadaan itu ada. Di sini kita nampak ini kita ada 2x. Kalau cikgu gunakan x, maka mesti ada bahagi 2. Okey, kalau cikgu gunakan y, kita tidak mempunyai masalah itu. Okey, kenapa cikgu tak gunakan z? Perhatikan di sini. Okey, z ya perkalinya 1. Tapi kita ada tanda negatif. Tanda negatif adalah salah satu punca. Okey, yang boleh menyebabkan murid-murid melakukan kesilapan dalam masa penyelesaian. Ini pun cikgu dah terangkan dalam satu video, iaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam menyelesaikan persamaan serentak. Satu, mewujudkan satu persamaan yang rumit yang melibatkan ataupun menghasilkan persamaan yang ada pecahan. Satu lagi ialah apabila ada negatif dalam proses pengembangan itu, mereka akan melakukan kesilapan tanda. So ini adalah langkah-langkah awal berjaga-jaga supaya kita tidak menghadapi masalah ataupun menghasilkan jawapan yang salah. Okey, cikgu teruskan. So atas nasihat itu saja, cikgu nasihatkan. Okey, kalau boleh saja, okey, wujudkan satu sebutan di mana berkalinya adalah positif 1. So kalau ikut itu, perhatikan ya y adalah sesuai. Okey, sekarang cikgu pilih y, maka 2x dan tolak z perlu dipindahkan. Jadi negatif 3. Okey, pindahkan tolak 2x, yang ini tambah z. Okey, perhatikan sekarang kita hasilkan satu sebutan ataupun satu persamaan y dalam sebutan x dan z. Okey, seterusnya apa yang kita akan lakukan? Kita akan gantikan negatif 3 tolak 2x tambah z ini ke dalam persamaan kedua dan juga persamaan ketiga. Okey, cuba sekarang kita gantikan yang ini ke dalam persamaan kedua. Okey, cikgu padamkan ya. Okey, sekarang cikgu keluarkan yang ini, iaitu x tolak 3y tambah 2z sama dengan negatif 1. Okey, apa cikgu akan lakukan? Cikgu akan gantikan yang dapat daripada persamaan 1 ataupun yang kita hasilkan daripada persamaan 1 ini ke dalam persamaan kedua, iaitu di mana kita jumpa y. Okey, perhatikan sini dalam persamaan 2 kita ada y di sini kan. Okey, so tempat ini digantikan dengan negatif 3 tolak 2x tambah z. Okey, kita lakukannya. Okey, so sekarang jadi x tolak 3 tempat y. Ya, ini pun cikgu dah nasihatkan, apabila kita gantikan ke dalam persamaan baru itu, pastikan sebutan yang kita nak ganti itu berada dalam kurungan. Tujuan supaya kita tidak lakukan kesilapan. Okey, itu tujuan. So bila kita nak salin yang ini dalam persamaan kedua ini, pastikan sebutan ini diletakkan dalam kurungan. So sekarang kita ada negatif 3 tolak 2x tambah z. Okey, cikgu dah gantikan. Okey. Okey, sekarang kita turunkan yang ini, iaitu tambah 2z sama dengan negatif 1. Okey, perhatikan sekarang. Selepas cikgu dah gantikan, okey, perhatikan persamaan 2 bagaimana rupanya. Okey, asalnya dia ada 3 pemboleh ubah, iaitu x, y dan z. Selepas cikgu buat proses penggantian, cara penggantian, perhatikan persamaan 2 itu ya daripada 3 pemboleh ubah kita dah kurangkan menjadi 2 pemboleh ubah. Perhatikan di sini x, z, z. So dia hanya melibatkan 2 pemboleh ubah. So ini adalah tujuan kita. So sekarang cikgu teruskan ya. Okey, cikgu padam yang ini.
Okey, kita teruskan, kita kembangkan kurungan ini. So 3 X. Okey, perhatikan semasa proses pengembangan ini positif negatif sangat-sangat penting. So di sini perhatikan negatif jadi positif, 3 darab 3 menjadi 9. Kemudian cikgu darabkan dengan sebutan seterusnya. Okey, perhatikan sekarang di sini pun negatif, di sini pun negatif menjadi positif, 3 darab 2 menjadi 6x. Seterusnya sebutan yang terakhir dalam kurungan, yaitu perhatikan di sini adalah positif, di sini adalah negatif. So tanda kena jaga-jaga. So negatif 3 darab z ialah 3z. Kemudian cikgu turunkan 2z sama dengan negatif 1. Perhatikan di sini. Okey, so apabila cikgu dah kembangkan, ya, dia mewujudkan satu persamaan yang mempunyai dua pemboleh ubah. Tapi masalahnya kita ada x 2 sebutan dan z 2 sebutan. So ini semua adalah sebutan-sebutan ataupun pemboleh ubah yang kita akan gunakan. So kita perlu ada dua saja, yaitu x dan z. So sebutan yang serupa yaitu x dengan 6x ini kita jadikan satu sebutan. So tambah jadi 7x. Okey, sekarang perhatikan sekarang z pula. Okey, kita ada dua sebutan, satunya ialah negatif 3z, satu lagi ialah 2z. So yang ini kita tambah, kita akan dapat negatif z, iaitu negatif 3z tambah 2z ialah negatif z. Kemudian perhatikan negatif 1, nombor di sebelah kiri ini kita pindahkan jadi tambah 9 jadi tolak 9. Okey, perhatikan sekarang, ya, kita dah hasilkan satu persamaan linear dua pemboleh ubah, iaitu 7x tolak z sama dengan 10. So, dengan cara penggantian, apabila kita gantikan persamaan 1 ke persamaan 2, inilah bentuk persamaan linear dua pemboleh ubah. So, kita meneruskan dengan cara yang sama. Apa yang kita akan lakukan? Kita sekarang gantikan daripada persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Sebelum itu cikgu salin yang ini. So kita dapati selepas cikgu gantikan persamaan, iaitu cikgu ganti 1 ke dalam 2, ya, cikgu dapat ini, iaitu 7x tolak z sama dengan negatif 10. Okey, ini cikgu namakan persamaan keempat. Apa kita nak lakukan seterusnya? Ya, kita akan pindahkan ataupun gantikan ke dalam persamaan ketiga. Okey, tadi kita tahu kan y apa tadi? Y adalah negatif 3 tolak 2x tambah z, kan, daripada persamaan 1. Okey, so ini adalah y dalam sebutan x dan z. Okey, apa yang kita akan lakukan? Kita akan ganti ini ke dalam persamaan ketiga. Okey, cikgu turunkan persamaan ketiga sekarang. 3x tambah 2y tambah 3z sama dengan 10. Okey. Apa cikgu akan lakukan sekarang? Ya, cikgu akan gantikan y yang berada dalam sebutan x dan z ini ke dalam persamaan ketiga di tempat y. Okey. Sekarang kita teruskan. So 3x tambah 2 kurungan y sekarang digantikan dengan negatif 3 tolak 2x tambah z. Okey. Kemudian tambah 3z, ya. Selepas kita ganti yang tinggal ni 3z sama dengan 10. Okey. Sekarang perhatikan. Satu lagi persamaan baru daripada 3 pemboleh ubah menjadi 2 pemboleh ubah. Okey, kita ringkaskan sekarang. Okey, so jadi 3x kembangkan, tanda sangat-sangat penting, positif negatif. So negatif 2 kali 3 6. Kemudian sebutan yang kedua, tanda sangat penting, positif negatif, negatif 2 darab 2x menjadi 4x. Seterusnya perhatikan, okey, yang ketiga, okey, tanda positif positif positif, 2 darab z ialah 2z.
Okey, seterusnya kita salin 3Z sama dengan 10. Okey, perhatikan sekarang. Okey, perhatikan di sini. So kita sudah ada satu sebutan ataupun satu persamaan linear melibatkan dua pemboleh ubah X dan Z. Okey, kita ringkaskan lagi. Okey, so di sini kita ada 3X tolak 4X. So 3X tolak 4X menjadi negatif X. Kemudian kita ada dua sebutan Z. Okey, 2Z tambah 3Z. So jadi tambah 5Z. Okey, sama dengan 10. Okey, perhatikan tolak 6. Jadi tambah 6. So perhatikan di sini. Okey, so negatif X tambah 5Z sama dengan 16. Okey, so kita dah wujudkan satu persamaan linear dua pemboleh ubah. So maksudnya kita berjaya menghasilkan dua persamaan linear dua pemboleh ubah. Bagaimana kita memilih satu persamaan daripada salah satu persamaan, kemudian kita gantikan ke dalam dua persamaan yang lain. Okey, so cikgu dah tunjukkan bagaimana nak hasilkan daripada tiga persamaan menjadi dua persamaan dengan erti kata lain, daripada tiga pemboleh ubah menjadi dua pemboleh ubah. Okey, sekarang cikgu salin persamaan yang baru kita hasilkan. So di sini kita ada negatif X, kita ada negatif X, okey, tambah 5Z sama dengan 16. Okey, sekarang cikgu namakan ini sebagai persamaan kelima. Okey, kita padamkan yang ini sekarang. Okey, bila mana yang ini wujud? Apabila kita gantikan satu ke dalam 3. Okey, perhatikan sekarang. Okey, kita dah hasilkan daripada tiga pemboleh ubah iaitu tiga persamaan menjadi dua pemboleh ubah iaitu dua persamaan. Sekarang jelaslah. Okey, jelaslah murid-murid. Sekarang murid-murid tahu bagaimana nak selesaikan persamaan linear yang melibatkan dua pemboleh ubah dengan cara penggantian. Sebab murid-murid sudah pun belajar kan dalam tingkatan 3. Sebab itu kerap kali apabila kita belajar satu-satu tajuk baru dalam matematik tambahan tingkatan 4 ini, biasanya tajuk baru ini biasanya ada kaitan dengan tajuk-tajuk yang anda belajar dalam matematik semasa tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, so biasanya tumpuan ataupun pelajar-pelajar perlu memberi tumpuan semasa berada di tingkatan 1, 2 dan 3, dan mereka perlu mempelajari asas-asas dan pastikan ia memberikan satu pengukuhan. Okey, murid-murid pandai dalam matematik. Sebab asas-asas yang kukuh inilah yang akan sekarang kita guna pakai dalam matematik tambahan tingkatan 4 walaupun baru. Kita nampak baru sebab tiga pemboleh ubah tak pernah kita jumpa. Pertama kali murid-murid jumpa, baru kan. Tapi perhatikan cara penyelesaian. Penyelesaian bukan baru. So penyelesaian ialah apa yang murid-murid belajar semasa dalam tingkatan 2 dan juga dalam tingkatan 3. So nak kata baru, soalan baru. Tapi penyelesaian untuk soalan baru ini adalah sudah pun murid-murid belajar. Okey, sekarang kita teruskan daripada dua persamaan kita akan jadikan satu persamaan. Caranya ialah cara penggantian. Okey, so sekarang cikgu ada persamaan 4 dan persamaan 5 dan kita boleh ganti mana-mana. Okey, sekarang katakan cikgu pilih persamaan 4. Okey, cikgu salin di sini iaitu 7x tolak Z sama dengan negatif 10. Okey, seperti biasa nasihat cikgu, kalau nak hasilkan satu persamaan baru, biarlah persamaan baru yang kita hasilkan itu tidak menyebabkan kerumitan pada masalah ataupun tidak menyebabkan masalah pada murid-murid. So ini sentiasa perlu dalam ingatan murid. So bila kita nak wujud satu persamaan baru, sentiasa ingat dua nasihat yang cikgu berikan dahulu.
Pertama, pastikan ada negatif, berjaga-jaga. Ataupun kalau you hasilkan satu persamaan yang melibatkan pecahan, cuba elakkan. Kalau katakan tidak boleh dielakkan, itu pun cikgu dah terangkan. Okey, sekarang apabila cikgu pilih persamaan yang keempat, perhatikan di sini, perkali X adalah 7. Dan di sini adalah negatif Z, iaitu perkali untuk Z adalah negatif 1. So di sini you ada dua pilihan. Kalau cikgu pilih, dia akan mewujudkan satu persamaan yang ada bahagi 7. Di sini kalau cikgu pilih, kita ada negatif. Walaupun perkalinya adalah 1, tapi negatif dia dapat. Tapi di antara dua ini mana satu, bagi cikgu akan pilih negatif, tolak Z ini. Okey, kenapa cikgu? Cuba kita perhatikan. Okey, katakan sekarang cikgu pindahkan Z ke sebelah kanan dan tolak 10 ke sebelah kiri. Okay, sekarang perhatikan mengapa. So, bila you nak ganti ataupun pilih satu persamaan kemudian ganti ke dalam satu lagi persamaan, berikan perhatian kepada benda-benda kecil macam ini. Sebab yang inilah akan bantu dua perkara. Satu, elakkan kesilapan. Kedua, tidak menukarkan penyelesaian. So, murid-murid perlu berikan perhatian dalam memilih pemboleh ubah mana yang nak ganti. Kalau tak ada pilihan yang cikgu maksudkan tadi, kalau katakan tak ada pilihan, dalam keadaan itu terpaksalah kita menghadapinya. Tapi masih kena jaga-jaga. Okey? So sekarang, mengapa cikgu pilih? Walaupun dia ada negatif ataupun tolak Z, mengapa cikgu pilih? Sebab saya rasa Z ini lebih sesuai sebab dia ada perkalinya adalah 1 kalau bandingkan dengan X ada perkali 7. Kalau cikgu pilih yang ini pula, perhatikan sekarang 7X sama dengan negatif 10 tambah Z. Okey, X adalah negatif 10 tambah Z, bagi dengan 7. Inilah cikgu maksudkan, cikgu cuba elakkan. Elakkan saja. Kalau keadaan terpaksa, terdesak, terpaksalah kita gunakan. Tapi di sini cikgu ada pilihan. Perhatikan di sini. Kalau cikgu gunakan yang ini pula, perhatikan. So apabila cikgu pindahkan, so ini akan jadi 7x pindah di sini jadi tambah 10, tambah 10. Okey, sama dengan Z. Perhatikan di sini. You ada dua pilihan. So di antara dua pilihan, mana satu you nak pilih untuk ganti? Itu adalah bijaksanaan murid-murid. So murid-murid perlu pandai memilih pemboleh ubah mana yang sesuai supaya memudahkan penyelesaian dan juga boleh menyebabkan ataupun mengurangkan kesalahan dalam penyelesaian. Sekarang seperti mana yang cikgu maksudkan, cikgu rasa baik cikgu pilih yang ini. Cikgu pilih ini. So maksud sekarang iaitu Z. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan lakukan di sini ialah cikgu akan gunakan cikgu akan gunakan yang ini. Dan cikgu akan gantikan, perhatikan ini hasil daripada persamaan ini. So sekarang cikgu akan gantikan, perhatikan di sini Z ya. Ya, cikgu akan gantikan di sini. Yaitu Z sama dengan 7x tambah 10. Perhatikan kalau cikgu gantikan yang ini dulu. Cikgu padamkan di sini. Sekarang kita salin ya. Kita salin persamaan kelima, iaitu negatif X tambah 5Z sama dengan 16. Apa yang kita nak ganti ialah, kita akan ganti Z sama dengan ini ya. Cikgu baca di sini ya. So Z sama dengan 7X tambah 10. Ini cikgu akan gantikan di Z di sini. Cikgu padam sekarang. Sekarang cikgu gantikannya. So negatif X tambah 5 tempat Z, cikgu gantikan dengan 7X tambah 10 sama dengan 16. Kita kembangkan. Kembangan tanda pastikan.
Okey, so negatif X tambah di sini ya. Kenapa tambah? Positif, positif, positif. So dapat 35X. Kemudian cikgu darabkan dengan yang ini, iaitu tambah 50 sama dengan 16. Okey, perhatikan sekarang daripada dua pemboleh ubah, perhatikan persamaan yang kita hasilkan. Satu pemboleh ubah. Okey, kita ringkaskan lagi supaya lebih jelas. Okey, so perhatikan di sini dia negatif 1x tambah 35x menjadi 34x tambah 50 sama dengan 16. Okey, kita pindahkan 50. So jadi 34x sama dengan 16 tolak 50. Okey, ringkaskan yang ini. So 34x sama dengan negatif 34. So x adalah negatif 34 bahagi dengan 34, iaitu negatif 1. Okey, perhatikan. Kita dah perolehi nilai untuk X. Okey, so sekarang apa yang kita akan lakukan? Ya. So apa yang kita akan lakukan ialah kita akan gantikan X ini salah satu persamaan ini, dalam salah satu persamaan ini. Okey, kita akan gantikan. So sekarang kita dah peroleh X adalah negatif 1. Okey, kita salin pemboleh ubah X negatif 1. Okey, langkah seterusnya adalah kita akan pilih salah satu persamaan, kemudian kita akan gantikan untuk menentukan pemboleh ubah yang satu lagi. Daripada 3, 1 tinggal 2. So kita nak tentukan satu lagi. Okey, katakan cikgu pilih persamaan 5. Okey, persamaan 5 ialah negatif X tambah 5Z sama dengan 16. Okey, X berapa? Negatif 1. Okey, kita ganti negatif 1 tambah 5Z adalah 16. So negatif positif. Jadi 1 tambah 5Z adalah 16. Okey, kita pindahkan 1. So 5Z adalah 16 tambah tolak 1. So 5Z adalah 15. So Z adalah 15 bahagi dengan 5, iaitu 3. Okey, perhatikan sedangnya penyelesaian. So kalau murid-murid mengambil keputusan-keputusan yang bijak, okey, dalam masa proses penggantian ini akan memudahkan penyelesaian. Okey, kalau mengambil keputusan yang tidak betul disebabkan gopo ataupun tak banyak pengalaman, okey, akan wujud banyak masalah dalam menyelesaikan soalan dalam proses penggantian. So ini boleh diatasi oleh murid-murid dengan membuat banyak contoh soalan. Lagi-lagi ini adalah pertama kali anda jumpa, iaitu melibatkan soalan 3 pemboleh ubah. Murid perlu rajin mengambil contoh soalan dan cuba menyelesaikan soalan. Okey, kalau murid-murid ada masalah boleh ulang. Okey, cikgu belum habis lagi. Okey, sekarang kita dah dapat Z pemboleh ubahnya adalah 3. Okey, sekarang kita tinggal satu lagi, iaitu Y. Okey, yang melibatkan 3 pemboleh ubah, cikgu kena pilih salah satu daripada 3 ini untuk menentukan nilai Y. Sebab X dah tahu, Z dah tahu, tinggal adalah Y. So yang melibatkan 3, salah satu daripada 1 ke 2 ke 3 ke, bergantung kepada murid. Okey, sekarang cikgu gantikan mana-mana satu. Okey, katakan sekarang cikgu akan gantikan dalam persamaan 1. Masih ingat tak dalam persamaan 1 bila cikgu gantikan? Dalam persamaan 1 bila cikgu ganti dalam persamaan 2 dan ketiga, masa itu kita masih ingat Y adalah negatif 3 tolak 2X tambah Z. Masih ingat tak? Masih ingat kan? Kalau tak, cuba ulang balik video ini. Akan pada peringkat awal video ini, cikgu ada tuliskan tu ataupun tunjukkan yang ini.
Okey, sekarang kita ganti ataupun katakan katakan you tak nak. Katakan you tak nak guna ini. Tak ada masalah. Masih you boleh keluarkan persamaan satu iaitu 2x tambah y tolak z sama dengan negatif 3. Tak ada masalah. Mana-mana pun sama juga. Okey, kalau yang tadi itu kita terus boleh dapat nilai y. Kalau yang ini adalah sedikit langkah kerjanya, itu saja. Kalau tadi you gantikan nilai x negatif 1 dengan z 3, you terus akan dapat nilai y. Kalau katakan cikgu ganti dalam persamaan ini, so terpaksa dah kita melakukan beberapa langkah tambahan. Kita pilih ini dan pilih kita lakukan. Sekarang kita gantikan. So 2x adalah negatif 1. Tambah y tolak z berapa? 3. So biasa pastikan ganti dalam kurungan. So sekarang perhatikan x negatif 1, negatif 1, tapi pastikan dalam kurungan. Kemudian dia z tolak z, so z ini dalam kurungan 3. Sekarang negatif 2 tambah y tolak 3 sama dengan negatif 3. Negatif 2 tolak 3. So y tolak 5 sama dengan negatif 3. Nak cari y. So y adalah negatif 3 tambah 5, iaitu y sama dengan 2. Perhatikan sekarang. So nilai y adalah 2. So kita dah menentukan, kita dah cari nilai x, pemboleh ubah y dan juga untuk pemboleh ubah z. Tapi bezanya langkah kerja masa penyelesaian itu saja. Tengok langkah kerja dengan masa penyelesaian itu. So untuk peringkat awal mungkin murid-murid akan menghadapi masalah sebab melibatkan 3 pemboleh ubah. So cikgu harap murid-murid akan meluangkan masa ataupun tengok video ini. Kalau tak faham, ulang balik dan ulang beberapa kali. Jangan cuba hafal cara penyelesaian. Nasihat cikgu, jangan cuba hafal cara penyelesaian. Sebaliknya, berikan tumpuan ataupun mempelajari setiap langkah itu dengan tepat. So kalau masih tak juga, murid-murid kena rajin melakukan masa mengulangi, tengok video ini. Baru murid akan faham. Selepas agak-agak boleh faham cara penyelesaian, cuba pilih satu soalan baru melibatkan 3 pemboleh ubah. Nasihat cikgu, jangan pilih soalan yang rumit. Cuba pilih soalan-soalan yang mudah dahulu. Biasakan diri bagaimana nak menyelesaikan soalan melibatkan persamaan linear 3 pemboleh ubah dengan cara penggantian. Biasakan diri. So bila nak biasakan diri ini, biarlah pilih soalan yang melibatkan nombor-nombor yang kecil mudah. Ataupun boleh kata penyelesaian adalah senang. Bila dah biasa dan memberikan keyakinan pada murid, baru mula murid-murid boleh cuba soalan-soalan yang nampak agak rumit. Contohnya melibatkan nombor-nombor pecahan ataupun nombor-nombor yang terlibat dalam soalan itu agak besar nilainya. So, itu adalah nasihat. So, penting sikap murid. Sanggup belajar satu-satu bentuk ataupun satu-satu perkara baru dalam hidup. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan lekas-lekas ataupun awal-awal lagi menyerah diri kata, soalan ini susah, panjang lah. Langkah kerja panjang, susah nak faham. So jangan awal-awal menyerah diri. Benda baru biasanya adalah mengambil masa untuk difahami. So yang penting itu adalah sikap murid nak belajar. Sekiranya penerangan, penjelasan yang cikgu berikan
dalam video ini, iaitu langkah-langkah menyelesaikan suatu soalan persamaan linear melibatkan 3 pemboleh ubah dengan cara penggantian. Sekiranya murid-murid rasa dia memberikan pemahaman yang baik dan memudahkan murid-murid faham, boleh kongsi video ini dengan rakan-rakan sekelas ataupun rakan-rakan sesekolah yang belajar matematik tambahan ataupun kawan-kawan kenalan yang lain yang sedang belajar tajuk ini, ataupun mereka itu adalah pelajar tingkatan 4 yang belajar matematik tambahan. So cikgu harap sekiranya anda rasa puas hati penerangan yang cikgu berikan dalam video ini, tolong edarkan ataupun tolong beritahu kawan-kawan anda kongsi video ini dalam YouTube. So banyak contoh yang cikgu bincangkan berkaitan dengan tajuk ini dalam YouTube. Sekiranya anda pertama kali bersama cikgu tengok video cikgu dalam YouTube, tolong subscribe, sebab dengan subscribe dan menekan loceng, video-video yang baru berkenaan dengan matematik tambahan murid-murid akan boleh tengok di YouTube. So kalau you rasa mendapat apa yang diharapkan daripada video ini, pertama tolong kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Sekiranya anda adalah pertama kali bersama cikgu dalam YouTube, tolong subscribe untuk mendapatkan video-video yang baru yang berkaitan dengan tajuk. Jangan lupa tekan butang loceng. Terima kasih.